Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini Anwar Ibrahim berkait dengan kes Zara Khairina. Semalam, pembedahan siasatan telah dibuat terhadap jasad Zara Khairina. Keputusannya menurut peguam keluarga tersebut, beliau mengesahkan memang ada kecederaan berlaku tetapi tidak diberitahu apa bentuk kecederaannya. Seperti yang tular di media sosial, begitulah kata beliau. Namun sehingga ke waktu ini belum ada kita ketahui secara rasmi punca kematian Zara Khairina. Berbagai misteri mula terungkai. Namun demikian, apa yang kita tunggu ialah keputusan daripada kerajaan. Anwar Ibrahim telah pun bersuara menyatakan pendirian kerajaan. Kata Anwar, siasatan telus, tiada siapa akan dilindungi. Inilah yang kita mahu, pendirian kerajaan yang tegas, bukan hanya berdiam diri berpeluk tubuh, tetapi bekerja hapuskan apa yang berlaku. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan telus terhadap kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir di Sabah tanpa melindungi mana-mana pihak, termasuk individu yang berprofil tinggi. Kalau benar ada orang-orang besar berprofil tinggi, anak-anak yang terlibat, jangan dilindungi, kata Anwar. Beginilah yang kita kehendaki. Jangan dilindungi siapapun pesalah itu, kerana di Malaysia, undang-undang melebihi sesiapapun yang ada di negara ini. Polis telah mengambil keterangan lebih 60 individu dan akan menggali semula kubur Zara untuk melengkapkan siasatan bedah siasat seperti diarahkan Jabatan Peguam Negara. Anwar menegaskan kes ini tidak boleh dipolitikkan dan menyeru agar rakyat tidak membuat spekulasi atau menyebar fitnah. Sebaliknya, memberi ruang kepada proses undang-undang yang adil dan menyeluruh, kata Anwar lagi. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia, Solidariti untuk Zara. Saudara, sebelum kita teruskan, saya perkenalkan dulu kepada anda semua, ini terapi imun Transofactor Folate. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita tidak pandai melawan lagi, kita tidak sembuh daripada sebarang penyakit dan kita kena penyakit, bahkan penyakit berakar umbi di dalam tubuh badan kita. Jadi, terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dan kuat, lalu melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita dan menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Melalui imun badan kita, kita jadi kuat. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera, dan produk ini lulus KKM, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan halal. Dapatkannya sekarang. Mungkin ini jawapan yang Tuhan berikan kepada anda atas doa anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, selain daripada pengakuan Anwar Ibrahim berkait dengan kes Zara Khairina itu, satu lagi perkara yang menarik berkait dengan ini ialah perkara yang dinyatakan oleh bekas Menteri Pendidikan Malaysia, iaitu Mazli Malik. Beliau menyatakan beliau mahu supaya budaya diam dihentikan dan mendesak 5 perkara. Beliau mencadangkan 5 perkara yang sangat luar biasa. Pertama, beliau menggesa reformasi selepas kematian Zara Khairina. Dr. Mazli Malik menekankan kematian pelajar berusia 13 tahun itu perlu menjadi titik perubahan dan menyeru agar nyawa murid tidak lagi menjadi statistik. Nyawa bukan satu benda yang boleh ditarik balik atau dibuang begitu saja. Sekali berlaku, selama-lamanya hilang. Beliau juga mencadangkan 5 langkah pencegahan buli. Antara cadangan beliau ialah penambahan kaunselor dan warden sepenuh masa, platform aduan digital berasaskan AI, latihan wajib untuk guru, penilaian prestasi pentadbir berdasarkan penghapusan buli, dan tindakan pantas terhadap aduan. Seruan kerjasama menamatkan budaya diam. Beliau mengajak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, ibu bapa, NGO dan masyarakat
untuk berganding bahu menamatkan budaya buli dan penderitaan murid di asrama serta menolak sikap diam demi nama baik sekolah. Tegas beliau yang juga pengarah Biro Hal Ehwal Antarabangsa PKR, kematian pelajar berusia 13 tahun itu perlu menjadi titik perubahan dan semua pihak tidak boleh membiarkan nyawa anak-anak terus menjadi angka dalam laporan polis atau statistik kementerian. Sehubungan itu, Mazli telah mendesak agar bilangan kaunselor dan warden asrama sepenuh masa ditambah selain saluran aduan yang mudah diakses. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pagi ini kita rungkai misteri kematian arwah Zara. Apa yang paling mengejutkan kita ialah misteri penuh kematian arwah Zara Khairina. Pelbagai spekulasi mula tular, berbagai isu dan andaian mula bermain di mana-mana. Mana satu benar, mana satu fakta pun sukar ditentukan. Polis sudah memberikan amaran. Bahkan Ketua Menteri Sabah Haji Jinur juga sudah memberikan amaran supaya rakyat percaya kepada proses siasatan polis dan jangan membuat cerita yang bukan-bukan. Jangan membuat cerita yang salah. Jangan juga mengedarkan berita yang palsu. Saudara, kes kematian arwah Zara memang penuh misteri. Ulasan ini dipetik dari Malaysia Kini, ditulis oleh seorang penggiat ataupun pelaksana peguam. Tulisan ini ditulis dengan terlebih dahulu dimasukkan pelbagai caveat kerana saya sendiri tidak memiliki first hand information tentang apa yang berlaku, kata beliau. Kebanyakan maklumat yang diperoleh adalah daripada sumber kedua, khususnya dari media massa. Atas andaian maklumat sumber kedua itu adalah benar, saya akan menggunakan maklumat tersebut bagi mentafsir isu ini dari kacamata perundangan berdasarkan pengalaman saya sebagai peguam, khususnya sebagai peguam jenayah, kata beliau. Seperti biasa di era media sosial yang begitu banyak dan rancak, para netizen begitu bersemangat membincangkan isu ini menurut perspektif masing-masing, sejajar dengan tahap ilmu, maklumat dan pengalaman yang mereka ada. Oleh itu tidak pelik begitu banyak teori yang dikemukakan oleh mereka, katanya lagi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar solidariti untuk Zara. Tapi sebelum itu, izinkan saya kongsikan dulu ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita jadi tidak bijaksana, apabila imun badan kita bertindak lemah, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Kebodohan imun badan juga boleh menyebabkan badan kita rosak kerana imun badan kita mengamuk. Tetapi terapi imun ini akan mendidik imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, dan ini adalah halal. Kalau kau sudah berdoa bertahun-tahun untuk kesembuhan, mungkin ini jawapan yang Tuhan sediakan bagi Anda semua. Saudara-saudara sekalian, saya hanya berminat mengupas isu ini, kata pengamal undang-undang ini, dari sudut perundangan sahaja. Oleh kerana tulisan ini mungkin agak panjang, maka insya Allah tulisan ini akan melibatkan dua bahagian. Ini adalah bahagian pertama. Isu kematian misteri Allahyarham adik Zara Khairina Mahathir pada 17 Julai lalu kini menjadi isu yang besar dalam negara. Ia kini telah bertukar status menjadi isu nasional dan turut dibahas juga di parlimen. Arwah adik Zara Khairina disahkan meninggal dunia selepas arwah dilaporkan terjatuh dari tingkat 3 bangunan asrama sebuah sekolah agama di Papar, Sabah. Dalam kes yang melibatkan kematian, mana-mana individu telah menjadi sebahagian daripada prosedur undang-undang di negara ini, kematian tersebut wajib dilaporkan kepada pihak polis. Secara lazimnya,
polis tidak akan secara mudah untuk bersetuju mengeluarkan permit atau sijil pengkebumian, melainkan mereka berpuas hati terlebih dahulu bahwa kematian tersebut benar-benar bebas daripada sebarang elemen jenayah. Justru itu, polis merasakan mungkin ada elemen yang tidak kena, misalnya unsur jenayah mungkin timbul. Logiknya dan secara munasabahnya, pihak polis tidak akan begitu mudah mengeluarkan sijil pengkebumian. Sejujurnya, saya tidak pasti apakah keputusan awal pihak polis tentang isu pengeluaran sijil pengkebumian bila mereka menerima laporan polis tentang kematian arwah adik Zara Khairina. Persoalan sijil pengkebumian, persoalan yang timbul. Adakah sijil tersebut dikeluarkan sebelum polis terlebih dahulu memastikan kematian arwah adik Zara Khairina benar-benar bebas daripada sebarang unsur jenayah? Saya tidak tahu hal itu dan tidak berminat untuk berspekulasi. Di media dilaporkan kematian arwah adik Zara Khairina berlaku selepas arwah dilaporkan terjatuh dari tingkat 3 bangunan asrama sebuah sekolah agama di Papar, Sabah. Katakan laporan media tersebut betul dan sahih, maka anggapan yang munasabah adalah sudah tentu keadaan arwah khususnya di bahagian muka dan anggota tubuh badannya ada kesan, misalnya luka parah dan patah di bahagian tertentu. Tidak dapat dipastikan apakah kecederaan yang dialami oleh arwah adik Zara Khairina tanpa melihat laporan perubatan. Apapun, bertolak dari situ logiknya sudah tentu satu proses bedah siasat postmortem perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca atau sebab kematian tersebut. Bagi saya, ini satu prosedur yang amat asas. Media melaporkan tiada bedah siasat dilakukan terhadap jenazah arwah adik Zara Khairina dan perkara itu didedahkan sendiri oleh peguam keluarga Hamid Ismail. Secara kebetulan dia adalah kawan lama saya dan Syahlan Jufri yang mewakili ibu mangsa Nuraida Lamat. Persoalan tiada bedah siasat. Bagi saya, fakta tentang ketiadaan proses bedah siasat boleh dipertikaikan sebelum arwah dikebumikan, tidak boleh dipertikaikan. Sekali lagi kita ulang. Bagi saya, fakta tentang ketiadaan proses bedah siasat sebelum arwah dikebumikan tidak boleh dipertikaikan. Apatah lagi setelah proses bedah siasat dilakukan baru-baru ini oleh 4 pakar patologi susulan arahan peguam negara. Secara kebetulan dia juga adalah lakan sekuliah agar mayat arwah digali semula. Ketiadaan proses bedah siasat sebelum jenazah arwah adik Zara Khairina dikebumikan memang agak pelik, hatta menurut orang awam. Apalagi orang seperti saya sebagai mantan peguam yang ada pengalaman mengendalikan kes jenayah termasuk kes yang melibatkan kematian. Rakan saya yang juga mantan hakim dan timbalan pendakwa raya yang agak senior juga menyatakan kehairanannya tentang ketiadaan proses bedah siasat tersebut. Dan maaf saya katakan, isu ketiadaan bedah siasat di peringkat awal tersebut bagi saya gagal dijelaskan oleh pihak polis secara tuntas sehingga ianya menimbulkan spekulasi yang tidak perlu, apalagi spekulasi liar ibarat api yang marak menyala khususnya di media sosial. Bolehkah atau adilkah untuk kita menyalahkan para netizen jika mereka membuat pelbagai spekulasi ketika mereka merasa amat jelas ada sesuatu yang tidak kena, misalnya ketiadaan proses bedah siasat awal ke atas arwah sebelum proses pengkebumian. Di media sosial saya lihat ada juga tuduhan bahawa ketiadaan bedah siasat itu berpunca kerana kononnya ibu arwah adik Zara Khairina tidak menandatangani surat persetujuan untuk arwah dibedah siasat. Sekali lagi, saya tidak boleh sahkan sama ada dakwaan itu berasas atau tidak. Jika dakwaan itu tidak benar, ia bukan saja fitnah kepada keluarga arwah, tetapi juga berisiko melukakan hati keluarga arwah. Katakan untuk tujuan penghujahan maklumat tersebut pada asasnya, saya ingin bertanya, tidakkah pihak polis merasakan mereka perlu merujuk kepada Jabatan Peguam Negara
bagi menyelesaikan isu tersebut. Pada hemat saya, jika pihak polis merasakan ada asas kuat untuk proses bedah siasat dilakukan, mereka sepatutnya tiada masalah untuk sama ada meyakinkan keluarga arwah untuk menurunkan tanda tangan persetujuan bedah siasat atau meyakinkan Jabatan Peguam Negara untuk mengambil tindakan undang-undang yang perlu seperti mendapatkan perintah mahkamah agar bedah siasat boleh dilakukan. Isunya, adakah pihak polis ada melakukan hal tersebut? Ditulis oleh Muhammad Hanifah Maidin, seorang bekas timbalan Menteri Undang-Undang. Saudara, pelbagai isu dan pelbagai spekulasi kini bermain. Itu dia misteri kematian Zara Khairina. Kita jumpa lagi. Bye-bye.